Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi fathil 'arifin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا شروعي بالمقصود بقدرة الكريم الوهاب والله المستعان على ما تصفون. قد عظيم وعلمه ولا يقال مكتسب واتبع سبيل الحق وطرح الرياء. حياته كذا الكلام سمع ثم البصر بذي أتانا السمع. فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف. حي عليم قادر مريد سمع بصير ما يشاء يريد. متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabi lal haqqi wa urhir riyab. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabi lal haqqi wa urhir riyab. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabi lal haqqi wa urhir riyab. Hayatuhu kadzal kala musam'u thumal basar bizi ata nasam'u. Hayatuhu kadzal kala musam'u thumal basar bizi ata nasam'u. Hayatuhu kadzal kala musam'u thumal basar bizi ata nasam'u. Fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaum min sahafi hil waqfu. Fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaum min sahafi hil waqfu. Fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaum min sahafi hil waqfu. Hayyun ali munqadirun muridu sami' basir ma yasha yuridu. Hayyun ali munqadirun muridu sami' basir ma yasha yuridu. Hayyun ali munqadirun muridu sami' basir ma yasha yuridu. Mutakallimun thumma sifatu zati laysat bi ghairi aw bi ain li zati. Mutakallimun thumma sifatu zati laysat bi ghairi aw bi ain li zati. Mutakallimun thumma sifatu zati laysat bi ghairi aw bi ain zati. Dan sekalian utama sekali, marilah kita teruskan syukur pada Allah Ta'ala limpah kurnia taufik hidayah yang bagi kepada kita dapat kita hadir ke rumah Allah Ta'ala, dapat kita menunaikan solat maghrib dengan berjemaah, dan kita sambung insyaAllah pengajian kita daripada kitab Matan Jawharah malam ni. Kalau tak niat iktikaf, kita niat iktikaf sama-sama saja. Aku beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata nazim wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi wa tarahir riyab. Asal terjemahannya kata dia, dan bersifat ilmu. Dia dalam kurungan itu masuk ilmu mengetahui, dan tidak harus dikata ilmunya Allah Ta'ala itu dapat dengan jalan usaha. Maka turutlah jalan yang benar dan lemparkan jalan ahli syak dan waham. Dia kata dan bersifat ilmu. Dia nak sambung tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Dan kita nak bicara ni adalah dalam sifat ma'ani. Kita dah lepas tu dalam masalah kudrat iradat. Wajib kita beriman Allah Ta'ala berkuasa, wajib kita beriman Allah Ta'ala berkehendak. Dan hari tu kita dah bicarakan tentang perbezaan antara kehendak, suruh, ilmu, redha lah. Kita dah bezakan. Semua tu adalah perkara yang berbeza.
Hari ini dia nak sebut tentang masalah ilmu. Jadi wajib kita yakin kata dia dan bersifat ilmu. Allah Ta'ala bersifat ilmu. Maksudnya mengetahui. Wajib kita yakin Allah Ta'ala tahu apa sahaja yang berlaku. Sama ada dia tahu ni maklumat tu, sama ada maklumat yang harus, yang wajib ataupun yang mustahil. Semua dia tahu. Dia tahu hai diri dia tahu sifat dia tahu apa yang boleh ada pada dia, apa yang tak ada pada dia, apa yang tak layak pada dia. Jadi Allah Ta'ala tahu perkara yang wajib, dia tahu perkara yang mustahil, dan dia tahu perkara yang harus. Ilmu ni kalau kita belajar ke depan, insya-Allah ke depan sikit lagi kita akan jumpa istilah nanti. Dia termasuk dalam sifat-sifat yang paling luas ta'alluq dia. Ruang lingkup di luar. Pasal Allah Ta'ala bila dia tahu, semua perkara dia tahu. Wajib, mustahil ataupun harus. Baik, yang tu tak ada masalah mana rasanya. Dan kita wajib beriman Allah Ta'ala dia tahu hai kita ni sebelum lagi dilaksanakan, sebelum lagi diciptakan langit dan bumi ni, Allah Ta'ala siap dah. Dia tahu diri kita, apa yang dia nak tentukan kepada kita, baiknya, buruknya, celakanya, bahagianya, Islamnya, kafirnya, jahilnya, alimnya. Semuanya Allah Ta'ala dah tahu perkara tu. Dia tahu pasal apa? Pasal dia yang menentukan, dia yang menjadikan. Kalau secara khususnya kita belajar ke depan nanti, insya-Allah, ialah bab ni termasuk dalam wajibnya kita beriman Allah Ta'ala telah menentukan segala perkara yang nak berlaku kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, yang dinamakan qada dan qadar. Pasal apa? Pasal dia tahu segala-galanya kepada kita. Baik, kita wajib yakin tu. Dan tidak harus dikata. Baik, dia nak sebut satu perkara yang kita kena jaga sikit, kut tersilap. Tidak harus maksudnya kalau dari sisi hukum syarak haram. Kalau beriktikad tak harus ni maksudnya siapa yang beriktikad begini berarti kafir. Apa perkara yang menyebabkan kufur yang tak harus sama sekali untuk diiktikad, tak harus dikata ilmunya, ilmu Allah itu dapat dengan jalan usaha. Yang ni ayat yang boleh menyebabkan kufur ni. Sesiapa yang mengatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala, dia dapat ilmu tu dengan dia usaha. Macam mana masuk usaha? Usaha maksudnya sama ada dia berkeyakinan, dia berpegang, dia beranggapan bahawasanya Allah Ta'ala mula-mula tak ada ilmu, lepas tu dia cari, dia fikir, dia merenung, lepas tu baru dia pandai. Tu termasuk dalam i'tiqad yang kufur. Ataupun kata dapat dengan usaha dia macam mana? Mula-mula dia tak reti, makin lama dia makin pandai. Tu pun termasuk dalam kufur. Ataupun kata apa? Dia dah pandai lah, tapi dia boleh pandaikan lagi diri dia. Itu pun termasuk dalam perbuatan kufur. Pasal apa? Pasal kalau kata memang jahil, lepas tu dia belajar, dia fikir, dia telik, berarti orang Ta'ala mula-mula dia jahil dulu. Kalau kata dia pandai sekalipun, tapi dia makin sehari semakin pandai, berarti mula-mula dia tak berapa pandai. Semua ni adalah pegangan yang salah dalam agama. Kita wajib bersihkan fahaman daripada perkara tu. Jadi kita wajib yakin Allah Ta'ala ilmu dia, kalau istilah dalam bab ilmu tauhid ni dia panggil azali lagi. Kita wajib yakin Allah Ta'ala ilmu dia sedia kala. Adanya Allah Ta'ala azali, ilmu dia azali, hidupnya dia azali, atau kudrat, iradat dia berkehendak, dia berkuasa tu pun azali lagi. Apa azali? Sedia kala, siap dah. Satu, kalau kita belajar dalam bab qada dan qadar, kita wajib beriman Allah Ta'ala dia tentukan kita semua perkara yang nak berlaku pada kita ni dah dalam pengetahuan kita, dalam pengetahuan dia, dan dia tentu siap dah, azali lagi. Azali lagi. Azali maksudnya Allah Ta'ala memang sedia lah semuanya. Yang tu dari segi i'tiqad lah. Kita wajib beriman semuanya dalam ketentuan Allah Ta'ala dan dalam ilmu dia. Cuma dari segi pelaksanaan kita ni, dari segi keimanan, kita wajib beriman begitu pada Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana kita sendiri, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala dah tentukan pada kita. Allah Ta'ala memang dia tahu, tapi kita tak tahu.
Jadi bila kita tak tahu, kita nak buat apa? Maka kita kena buat apa yang Allah Ta'ala ajar, dia tunjuk, yang sepatutnya kita kena buat untuk kita dapat satu keputusan baik di belakang. Lapar, kalau nisbah benda dunia, lapar. Dia memang tentu dah, kita ni lapar ke, kenyang ke, kita sakit ke, kita sihat ke, kaya ke, miskin ke, alim ke, jahil ke, memang dia tentu siap dah. Tetapi oleh kerana perkara itu adalah yang tu hak dia, kita tak disuruh untuk mengambil tahu perkara punya tu. Yang disuruh pada kita beriman saja yang tu Allah Ta'ala tahu, dia mengetahui semua, dia menentu semua. Yang jadi tanggungjawab kita ialah ikhtiarkan perkara yang dia suruh, tinggalkan perkara yang dilarang. Ini sebab benda dunia saya sebut tadi, kalau lapar nak buat apa? Tunggu Allah Ta'ala. Kalau dikenyangkan kita, kenyangkanlah. Kalau dia laparkan kita, laparkanlah. Ya, ada orang gitu. Kalau ada gitu bodoh, lapar pergilah makan. Sakit, Allah Ta'ala kalau dia nak sembuhkan kita, sembuhkanlah. Kalau dia nak sakitkan kita pun, sakitkanlah. Suka hati dia lah. Suka hati dia memang lah Tapi apa ikhtiar kita? Dia ubat. Itu ni sebab benda dunia lah. Kalau ni sebab akhirat, nak jadi orang alim, nak jadi orang berilmu, nak pandai ngaji Quran, tak boleh duduk rumah saja. Kalau Allah Ta'ala bagi ilham kat aku, boleh dapat ilmu. Kalau tak bagi ilham, tak ada. Yang ada buat muhafaz tu, nak ngaji pergi lah ikut jalan dia. Kalau lapar, nak bagi kenyang, makan. Dahaga, nak bagi dalam dahaga, minum. Kalau nak pandai pergi ngaji, menghafal, belajar, kurangkan makan, kurangkan tidur, banyakkan masa untuk memikir tentang pelajaran yang dipelajari. Pandai Yang tu ialah perkara yang wajib pada kita. Tu kalau disebab benda baik. Benda buruk kalau apa? Kalau benda dunia, makan gula banyak, darah kecil manis. Garam banyak, darah tinggi, buat misal gitu. Lemak banyak, kolesterol, gemuk, lemah jantung. Yang tu perkara-perkara yang nisbah dengan benda dunia ni boleh jadikan mudarat pada kita. Tinggalkanlah. Makan patut-patut, sudahlah benda-benda yang bahaya tu. Tak makan langsung pun tak boleh ke? Kalau nisbah benda ke akhirat pun apa? Tak semayang, berjudi, minum arak, tu semua benda-benda yang boleh merosakkan diri kita dan bakal menjerumuskan kita ke neraka. Tinggalkanlah. Tu tanggungjawab kita. Yang orang salah punya macam kata dia tahu, dia menentu semua, itu serah pada dia, bukan hal kita lah tu. Tapi dari iman wajib kita percaya, yakin Allah Ta'ala dia mengetahui dan dia tentu dah siap semua perkara. Cuma dia nak sebut sini yang kita nak baca, kalau jangan sekali-kali kita beriktikad Allah Ta'ala dia dapat sesuatu ilmu tu dengan dia usaha, dia ikhtiar. Buat misal macam mana? Katalah kita manusia ni tak tahu lagi siapa yang Islam, siapa yang kafir, siapa yang munafik. Allah Ta'ala, ada orang faham begini ni, dia buat sesuatu perkara tu kerana dia nak tahu kita ni beriman ke tak beriman pada dia. Nampak? Kena ada orang guna ayat itu. Allah Ta'ala buat sesuatu tu pasal apa? Nak tengok kita ni beriman ke tak beriman. Jadi dia buat tu pasal apa? Pasal dia nak tengok. Nak tengok tu maksudnya seolah-olah dia tak ada pengetahuan tentang hal kita. Seolah-olah dengan dia buat sesuatu, barulah dia boleh tahu kita ni macam mana. Kalau katalah masalah bencana, gempa bumi, gunung berapi, lepas dulu tsunami berlaku tu, boleh tengok orang sabar macam mana, tak sabar macam mana, orang taat macam mana, orang derhaka macam mana. Ada kalau orang yang berfahaman begitu, maksudnya dia berfahaman Tuhan Allah Ta'ala ni hanya dapat mengetahui hal manusia dengan berlakunya sesuatu perkara yang dia berkeyakinan bahawasanya sebelum tu Tuhan tak tahu, kafir. Pasal berarti ilmu Allah Ta'ala tu dia dapat dengan usaha. Yang ni pun rasanya tak ramai orang kita silap tentang ni lah. Kita memang yakin tentang tu, tentang kata Allah Ta'ala ilmu dia meliputi semua. Siap. Cuma kalau nak sedikit kita nak mikir sikit tentang keadaan kita ni, nak tengok sikit tentang ni. Pasal orang kadang dia tak kata Allah Ta'ala tak tahu, tapi perbuatan itu seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu. Misalnya undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan dalam bumi ni,
dalam masalah hukum Islam lah. Kalau nak kata benda tu halal, benda tu haram, siapa tetapkan? Allah halal. Binatang misalnya, mana yang halal, mana yang haram, kaedah menyembelih, macam mana nak sembelih, mana yang kena sembelih, mana yang tak perlu disembelih, ada dalam syarak. Jadi nak menentukan perkara itu siapa? Allah kan? Pasal apa dia? Pasal dia yang jadikan alam ni. Dia tahu apa yang baik, apa yang buruk pada makhluk dia. Jadi bila dia tentukan sesuatu, mesti kita yakin kalau kata benda tu baik, kalau kata benda tu dia perintah, dia suruh, kalau dia kata halal, kalau dia kata wajib, mesti perkara tu baik. Kalau dia kata haram, kalau dia kata benda ni adalah haram, aku tak sebut lagi, benda ni mesti kena tinggal, benda ni berdosa, perkara ni kalau dibuat mesti memudaratkan kita. Pasal apa kita kena yakin itu? Kerana Allah Ta'ala dia tahu hal kita. Okey, jadi kalau kita faham tu, dan kata Allah Ta'ala mengetahui hal umur, patutnya orang Islam dia tidak boleh menolak apa saja perintah Allah Ta'ala ataupun meninggalkan larangan dia. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia yakin Allah Ta'ala dia tahu semua. Yang mana baik, mana mudarat. Tak boleh nak pertikai. Kenapa tutup aurat lah? Orang yang mempertikaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tentukan, sedangkan perkara tu wajib, perkara tu fardu, perkara tu halal, dia nak pertikai. Kenapa? Boleh pula. Jadi seolah-olah dia nak rasakan dia ni lagi pandai daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tentu tu tak kena, seolah-olah tak relevan, seolah-olah kata tak masuk akal untuk dilaksanakan perkara yang dia suruh tu. Kalau sesiapa yang beranggapan gini, kafir. Satu, kalau kata ada larangan Allah Ta'ala, benda ni dikata haram, benda ni berdosa, jangan pandai-pandai lawan. Tak apa, jangan tak apa. Pasal kita wajib yakin apa saja yang dia tegak, dia larang, dia haram, yang dikatakan berdosa tu, mesti perkara tu memudaratkan kita. Dan dalam kaedah saya duk ngaji tu, ke depan insya-Allah kita jumpa dalam kitab ni, kalau katalah kita tertinggal perkara yang wajib, yang disuruh, jangan kita kata tak apa, boleh. Kata benda tu aku berdosa, aku tak buat. Tak boleh kata tak apa. Tak apa tu berarti kita mengubah hukum yang wajib, kita kata tak apa, seolah-olah dia harus. Begitu juga perkara yang berdosa, kalau kita buat, jangan kata tak apa, jangan kata tak apa. Haram ni aku buat, astagfirullahalazim, berdosa aku buat ni. Mesti mengaku benda tu berdosa. Jangan dihalalkan dia. Aku tak apa, halal aku buat. Perbuatan itu mengundangkan diri kepada perbuatan kufur. Pasal menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Asal nak sebut tentang ilmu tu. Tentu kalau kita nak fikir sikit lah. Pasal kita wajib yakin Allah Ta'ala dia tahu semua. Mestilah segala ketetapan dia berdasarkan pengetahuan dia. Jadi mestilah apa yang ditentu dia wajib, yang dia haram, yang dikatakan sunat, makruh, mengikut hukum-hukum dia tu. Pastilah kalau yang baik, yang wajib, yang sunat mesti membawa manfaat. Kalau yang haram, yang makruh pasti membawa mudarat. Pastinya wajib yakin itu. Baik. Maka turutlah jalan yang benar. Jadi kata dia jaga, turutlah jalan yang benar. Apa dia jalan yang benar? Ialah benar ialah mengimani bahawasanya Allah Ta'ala ilmu dia bukanlah didapat dengan usaha, bahkan Allah Ta'ala ilmu dia azali lagi. Dan lemparkanlah jalan ahli syak dan waham. Buang jalan-jalan orang yang meragui, yang syak dan waham, ada terlintas dalam hati dia, berasa macam Allah Ta'ala ni ada kekurangan sesuatu daripada ilmu pengetahuan dia. Kalau ada begitu, lempar bang. Satu, nak kata lempar tu macam mana? Kita wajib yakin apa saja ketentuan dia adalah berdasarkan ilmu dia, yang memang perkara tu kalau dia haram memang buruk, kalau kata wajib dia pasti bermanfaat. Cukup. Ada masalah satu tanya.
Kemudian hayatuhu kadzal kalamu sam'u sumal basar bizi atana sam'u. Hayatuhu, dan bersifat hidup. Allah Ta'ala hidup. Wajib kita yakin dia hidup. Tak mungkin dia mati ya. Pasal yang boleh menjadikan langit dan bumi mestilah yang hidup. Dah ada kuasa, dia ada ilmu. Untuk boleh ada kuasa, ada ilmu, mestilah hidup. Tak munasabah dengan akal nak kata Allah yang dia ada kuasa, yang ada kehendak, yang ada ilmu, tapi dia mati. Satu, wajib tak masuk akal sama sekali untuk menafikan mati hidup pada orang salah. Wajib itikad dia hidup. Baik, siap. Cuma kalau kita belajar secara khusus, hidup orang salah bukan macam hidup kita. Hidup kita ada roh, ada dengan bernafas, ada jantung, ada paru-paru, ada oksigen. Allah Ta'ala hidup dia, bukan macam hidup kita. Jadi bukan dengan roh, bukan dengan nyawa, bukan dengan pakai alat bernafas, jantung, paru-paru dan sebagainya. Subhanallah. Tapi yakin dia mesti hidup. Demikian juga berkata-kata. Begitu juga kata dia, wajib beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Mustahil dia bisu. Kenapa kita wajib itikad Allah Ta'ala berkata-kata? Pasal kita baca Quran. Quran tu kalam Allah Ta'ala. Kalau kata ada kalam dia, tentulah dia boleh berkata-kata. Satu, malaikat Jibril boleh turunkan kata-kata dia tu, ambil pada Lauh Mahfuz, turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala dia ada kata-kata. Dia berkata-kata. Satu, ada kata-kata dia, yang bahasa kita sebut, ada firman dia, yang kita tu baca Quran tu adalah firman dia, menunjukkan ada kata-kata dia. Cuma orang Melayu ni dia beradab sikit lah, kata kalau Tuhan firman, Nabi sabda, Raja bertitah, kita bercakap, gitu ya. Orang kampung geban, itu bersembang. Tapi kalau ikut bahasa Arabnya disebut qala. Semua qala. Qala Allah, qala Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tu berkata lah. Cuma orang Melayu tentu bahasa dia halus sikit lah. Firman, sabda. Kalau kata orang salah berkata, bahasa macam kasar kan. Tapi kalau ikut tak ada apa-apa. Dari segi salah tak salah berkata gitu. Pasal memang kita kata orang salah berkata, memang dia berkata. Cuma dalam bab akidah kita wajib beriman, berkatanya orang salah ni bukan macam berkatanya kita. Bukan berhuruf, bukan bersuara, bukan dengan berlidah, bukan dengan ada terdulu kemudian. Bahkan kata-kata orang salah adalah kalam orang salah tu ialah kalam yang qadim, yang azali, yang sedia kala. Yang kalau kata Nabi Musa alaihissalam, kan dia berkata-kata dengan orang salah, kan? Jadi berarti Nabi Musa boleh berkata-kata, orang salah pun berkata-kata. Cuma betulkan fahaman sikit. Asalnya dulu saya pernah sebut tentang perkara ni, ulang dia, kot saya sebut tu di tempat lain. Jangan kita faham bila kata Nabi Musa berkata-kata dengan orang salah di Bukit Tersina tu, kita faham kata mula Nabi Musa kata, betul orang salah kata pula. Betul Nabi Musa diam dengar orang salah kata-kata lagu mana. Lepas tu Nabi Musa pula kata, lepas tu orang salah dengar, lepas tu Nabi Musa diam dengar pula orang salah balas ke dia apa yang orang salah kata. Kalau kita faham berkata-kata orang salah begitu salah. Pasal apa? Pasal orang salah dia berkata-kata bukan macam kita berkata-kata. Macam mana kalau ikut segala sifat dia yang lain. Orang salah, dia hidup, dia ilmu, dia melihat, dia mendengar, dia berkuasa, dia berkendak. Bukan macam kita, bukan. Jadi kalau kata orang salah berkata-kata, bukan macam kita kata-kata. Ada huruf, ada suara, ada dulu, ada kemudian. Apa? Dengan menggunakan alat. Subhanallah. Orang salah bukan itu. Jadi kata ulama, Nabi Musa berkata-kata dengan orang salah macam mana? Nabi Musa memang kata-kata, tapi bila Nabi Musa lepas cakap, dia cerita satu pada orang salah kata-kata tu macam mana? Bukan dengan mana ada suara, wah ya Musa, popren dia cakap, bukan itu. Bahkan maksud kata Allah Ta'ala berkata-kata tu, pasal kata-kata orang salah mukhalafah lil hawadis, tak huruf tak suara. Macam mana Nabi Musa boleh faham? Boleh faham tu ialah dengan Allah Ta'ala buka hijab. Antara istilah yang digunakan dalam tauhid ni, Allah Ta'ala buka hijab, ataupun bahasa Arabnya dipanggil Allah Ta'ala tajalli kan.
Allah Ta'ala buka kan supaya Nabi Musa AS boleh mendengar kalam dia yang qadim, yang tak berhuruf dan suara. Allah Ta'ala bagi Nabi Musa faham kalam dia yang tak ada huruf, tak ada suara. Itu maksud kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa dengan suara. Kadang-kadang kita tengok filem-filem Arab lah. Kalau saya kecil-kecil dulu, memang filem-filem macam ni sering ditunjuk pada bulan Ramadan. Ditunjuk kisah Nabi-Nabi apa. Bila Nabi Musa pergi naik ke bukit apa, tak pergi. Tapi kita tak faham bahasa Arab. Masa tu saya pun tak belajar apa-apa lagi. Saya tengok kat rumah. Dia tunjuklah. Qala Allah Ta'ala, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Seolah-olah suara tu suara Tuhan. Seolah-olah kita bodoh. Kita tu saya lah, saya tak tahu lah tuan-tuan semua pakar bahasa Arab, saya tak tahu lah. Kita tak faham. Jadi seolah-olah saya kecil dulu dia kata, oh Tuhan bersuara macam ni. Nabi Musa dengar ngaji besar-besar, rupanya silap. Rupanya yang tu dia nak bagi tahu Allah Ta'ala firman. Allah Ta'ala buka kan supaya Nabi Musa ni telinga dia boleh mendengar sesuatu yang lain daripada orang lain boleh dengar. Apa dia? Nabi Musa Allah Ta'ala boleh dengarkan kalam dia, sifat berkata Allah Ta'ala yang tak ada huruf, tak ada suara tu. Allah Ta'ala bagi Nabi Musa faham. Tu maksud dia. Satu bab-bab macam ni jangan faham ikut apa yang kita sangka, tapi mesti belajar dulu. Saya dulu masa kecil-kecil rajin tengok cerita-cerita itu. Arab tak faham, mengaji pun tak. Bila dah mengaji baru tahu, silap. Kalau tuan-tuan pun silap macam saya juga, betul kan? Kalau kita duk faham kata Nabi Musa berkata orang Ta'ala tu, ni cakap, tu lagi cakap pula ni. Ni balas pula, ni balas pula, ni balas pula, ni balas pula. Kalau kita faham gitu, salah. Asal nak sebut ialah wajib yakin ada kata-kata Allah Ta'ala. Baik. Satu, kalau kata Nabi kita Muhammad SAW yang Jibril hantarkan wahyu kepada Rasulullah tu, bukan Jibril pergi dengar daripada Allah Ta'ala, lepas tu dia bawa kalam Allah Ta'ala tu hantar cerita kepada Rasulullah. Bukan. Jibril yang hantar kepada Rasulullah tu dia bukan dengar direct pada Allah Ta'ala, tapi yang dia ambil itu ialah yang dia baca, yang tertulis di Lauh Mahfuz. Saya pernah sebut masalah Lauh Mahfuz ni. Dia ialah satu alam ghaib yang Allah Ta'ala perintahkan satu makhluk yang dibuat, nama dia qalam, bahasa kita pen lah, yang gunakan untuk Allah Ta'ala perintahkan dia untuk menulis apa saja perintah Allah Ta'ala, dan sebahagian yang ditulis tu adalah kalam dia, Quran. Jadi Jibril AS sampai pada Nabi Muhammad tu, dia pergi ke Lauh Mahfuz, dia tengok apa ayat apa turunkan hari ni, waktu ni, jam ni, berapa, hantar kepada Rasulullah. Dia ambil ayat tu, dia sampai kepada Rasulullah. Bukan Jibril dengar Allah Ta'ala baca kata macam mana, dia pergi sampai kepada Rasulullah. Kalau faham gitu pun silap dia. Silap juga. Asal nak sebut kata wajib beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Bukti dia Quran tu. Juga kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, semuanya adalah kalam Allah. Semuanya adalah kata-kata Allah Ta'ala. Satu, bila Al-Quran adalah kata-kata Allah Ta'ala. Al-Quran menceritakan segala-galanya. Dia cerita perkara yang telah berlaku, dia cerita perkara sedang berlaku, akan berlaku. Dia boleh cerita dalam syurga, dalam neraka. Allah Ta'ala boleh cerita hal dia, macam mana sifat yang ada pada dia. Dia boleh cerita perkara yang mustahil pada dia. Pasal apa? Pasal ilmu dia yang meliputi semua perkara tu. Bila dia ada ilmu, tentulah bila kalam dia ada, kalam dia boleh menceritakan mana ilmu dia. Satu, bila faham Quran dan sekalian, berarti yang tu adalah kalam Allah Ta'ala. Bila kalam Allah Ta'ala, dia adalah daripada ilmu Allah. Satu, Al-Quran ni jadi sumber ilmu dalam dunia ni. Pasal apa? Pasal bila kalam Allah Ta'ala, yang ni Allah Ta'ala punya, orang nisbah percakapan, dia ialah percakapan Allah, tentulah kandungan makna ni adalah daripada ilmu Allah Ta'ala. Satu, maklumat dalam Quran ni tepat, tak ada lari sikit pun. Tak ada yang pernah salah, tak ada yang pernah silap, tak ada yang dia kata tak kena dengan apa yang realiti berlaku. Tak ada. Bahkan manusia bila buat kajian tentang Quran terpegun. Subhanallah, macam-macam pun. Saya rasa nak sebut satu, dua, tiga perkara ni yang kata kalau maklumat biasa tentang hukum tu tak ada masalah sangat, pasal kita tengah hukum terima je kan.
antara maklumat-maklumat yang ada dalam Quran, ialah ayat-ayat Quran tu menceritakan tentang perkara-perkara yang berhubung dengan ilmu sains. Yang zaman Nabi dulu mana orang kenal sains tak? Sebut apa? Atom. Mana orang kenal atom zaman tu? Kita zaman ni pun atom tak berkenal tak? Saya memang tahu atom tu apa dia. Atom, apa lagi yang sebut? Masalah embryologi. Tahu tak? Embryologi ni kejadian kanak-kanak dalam perut. Macam mana? Allah Ta'ala cerita satu-satu sebiji dalam Quran. Yang Quran telah diturunkan 1400 tahun dulu. Orang lah ni lah yang baru boleh, kita kata boleh scan, boleh tengok laki ke perempuan, nyonsang ke tak nyonsang, berapa bulan ni, ada apa kepala suara mana kan. Lah ni ya, dulu kalau 40 tahun dulu tak ngerti lah tu. Tapi Al-Quran Allah Ta'ala cerita siap dah macam mana kejadian dalam perut. Jadi segala maklumat sains dalam Quran tu sumber dia. Kalau masalah misalnya, kalau saya nak sebut antara yang dalam Quran ni, ialah besi misalnya. Besi ni satu logam yang amat keras, sebahagian daripada benda keras yang ada atas bumi, yang kita jumpa yang cukup bermanfaat pada kita. Tak ada dia tak tahulah nak buat kenderaan apa, bukan senang. Pasal semua tu gunakan besi, bahan asas dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Allah Ta'ala kata kami turunkan besi. Dengar ayat tu yang lalu. Allah Ta'ala kata anzalnal hadid, kami turunkan besi. Jadi besi ni seolah-olah daripada atas turun bawah. Macam mana besi turun? Ulama-ulama dulu, ulama-ulama kita tak faham. Memanglah faham turunkan besi. Mungkin faham turun ni bagi ada buat kan, sama mungkin masuk gitu. Tapi ulama dulu tak fikir lah. Dah kata turun tu dia tu sudah lah. Ulama lah ni kaji. Baik ulama hak Islam kita, baik ahli-ahli sains. Pasal dia tahu yang ni firman Allah Ta'ala ni. Kaji. Walaupun dia tak Islam, tapi dia tahu yang ni the word of God. Kaji. Oh, baru tersentak apa? Mengikut kajian dia, besi ni adalah satu logam yang memang tak boleh terhasil di bumi. Keras dia tu, boleh terhasil kekerasannya tu adalah disebabkan satu letupan yang sangat kuat yang berlaku di luar pada bumi. Dia mungkin planet-planet ke apa-apa ke, matahari ke yang meletup, boom, pecah, serpihan itu jatuh ke bumi, sejuk, sejak ribu-ribu tahun dulu. Lah ni korek-korek kita jumpa. Hak tu lah besi. Jadi besi ni bukan terhasil dalam dunia, bukan terhasil dalam bumi. Dia daripada luar datang jatuh ke bumi. Tengok dalam Quran, anzalna, kami turunkan besi. Padahal orang tak kata besi ni diturunkan, maksudnya bukan bumi punya. Lah ni baru ahli sains tahu. Al-Quran turun 1400 tahun dulu. Pasal kalam tu kalam Allah Ta'ala, mesti maklumat dia tepat ilmu. Pasal mesti kalam dia berdasarkan ilmu dia. Cuma kita lah tak erti, baca tapi tak faham. Antara lain itu satu maklumat sains yang ada dalam Quran. Antara lain Allah Ta'ala sebut ialah peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah, yang turun ayat Quran surah Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayat Quran tu menceritakan tentang kata tentera Rom ni, tentera Rom akan mengalahkan tentera Parsi di sebuah bumi, kata dia, fi adnal ardi, pada bumi yang paling rendah. Tu cerita 4,400 tahun zaman Rasulullah lagi. Lepas tu turun wahyu tu, cerita lah tentera Rom ni akan mengalahkan tentera Parsi. Pada masa tu Rom kalah, tapi orang Ta'ala kata Rom akan mengalahkan balik Parsi dalam satu peperangan. Kalah tu di adnal ardi, bumi yang paling rendah. Apa maksud bumi paling rendah ni? Cerita dulu. Tak apalah, orang beriman memang tengok tempat tu, tahulah tempat tu, tapi tak selidik pun. Ahli geografi lah ni, dia selidik. Rupanya tempat berlaku tu, kalau ikut kisahnya, berlakunya tentera Rom mengalahkan Parsi ni adalah berhampiran dengan Laut Mati. Laut Mati itu tempat negeri kaum Nabi Lut diterbalikkan oleh Allah Ta'ala.
Tentulah dipanggil adnal ardi, bumi yang paling rendah tu. Ulama-ulama ahli-ahli sains dia buat kajian, dia tengok, dia ukur dengan alat dia, barometer apa pun macam-macam. Kata dia memang bumi ni di tempat tu, di tempat kata laut mati ni, tempat terterum mengalahkan Parsi ni, kedudukannya adalah 871 di bawah aras laut. 871 km di bawah aras laut. Maksudnya kalau kata ni laut, tapi tak ada air sini. Dia bumi. Tempat dikalah tu, kalau dalam bumi, tak ada dalam bumi yang daratan lebih rendah daripada kawasan tu. Yang itulah darat yang paling rendah kali dalam bumi. Orang Ta'ala cerita 1400 tahun dulu. Orang lah ni baru tahu. Tak cerita apa, banyak maklumat dalam Quran, semua tepat. Yang terbaru, tak terbaru kan lah, peristiwa tentang masalah apa ni, yang WTC, World Trade Center di Amerika runtuh baru. Kalau ikut kisah dia dalam Quran memang tak sebut, tapi ada menunjukkan berlakunya peristiwa tu dengan menggunakan isyarat. Tarikh dia berlaku apa? 9 hari bulan 11. Ya, ke 11 bulan 9. Bulan September lah, 11 September. 11 hari bulan 9 tahun 2000. Ya. Tahun 2001. Tahun 2001 betul. Tahun 2001. Bangunan tu berapa tinggi dia? Tuan-tuan tak tahu. 106. Satu, dia bukan menara kembar tu lah. Satu 106 tingkat, satu 107 tingkat. Jalan raya tu, jalan raya yang memisahkan antara dua-dua bangunan kembar tu, nama jalan raya tu Jurf-Har. Jurfhar. Jurf-Har Road. Road Jalan Jurf-Har. Nama Mak Saleh lah. Mana kita nak kenal lah, mana kita tahu. Nak cerita apa ni? Dalam Quran orang Ta'ala tak sebut lah kata World Trade Center tu. Tapi bila semak cerita dalam Quran tentang adanya bangunan yang akan runtuh, yang Allah Ta'ala sebut afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam. Allah Ta'ala ceritakan tentang, asal ayat tu cerita tentang orang-orang munafik bina masjid, yang tujuan masjid yang dibina ni untuk mengalahkan masjid yang Rasulullah yang buat untuk makmurkan masjid sungguh. Yang ni dia buat sebagai untuk menipu orang Islam, supaya orang Islam tinggal kat aktiviti masjid yang sebenarnya, yang dipanggil masjid dirar. Allah Ta'ala kata, adakah orang-orang macam ni, kata dia, afaman assasa bunyanahu ala jurufin har, seolah-olah dia ni membina binaan di tebing api neraka, fanharamihi fi nar jahannam, kemudian bangunan ni runtuh dalam neraka jahannam, masuk terus ceromoh masuk dalam neraka jahannam. Ayat ni ialah satu-satunya ayat dalam Quran yang cerita tentang bangunan runtuh. Bila tengok ayat Quran tu, ayat ni, ayat dia ayat 106-107. Surah dia surah ke-9. Surah ke-9 surah Taubah. Juzuk dia juzuk ke-11. Juzuk ke-11. Tepi ayat tu dia ada hizib, gambar kubah tu, hizib 21. Hizib 21. Jadi ulama kata yang ni ialah ayat Quran yang mengisyaratkan berlakunya peristiwa tu. Apa dia? Juzuk 11 hari bulan. Surah ke-9 bulan 9. Hizib 21 kurun ke 21. Kurun ke 21. Ayat tu 106, 107 tu tinggi bangunan, kedua-dua bangunan. Pula tu yang paling pelik apa? Ada perkataan Jurf-Har, afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fi jurufin har. Jurf-Har sebut dalam Quran kalimah jalan raya tu. Subhanallah. Tak pelik. Dan setengah-setengah ulama, saya ada beberapa sahabat saya yang balik pada Syria, dia kata, ulama-ulama sana kata, kalau nak tahu berapa orang mati, kira huruf daripada Quran, surah tu, daripada ayat awal surah Taubah tu sampai ayat tu, tahu berapa orang yang mampu kasar orang, berapa orang yang mati dalam peristiwa tu. Kira huruf tu dapat tahu orang mati.
Subhanallah. Ni maklumat Quran ni. Amal macam tu punya detail. Orang kafir kata apa? Itu secara kebetulannya. Engkau katalah kebetulan kami beriman di kalam Allah Ta'ala. Kalam dia mesti betul tepat. Tak lari. Detik tak lari. Colek tak lari. Tepat pun tepat kata. Yang tu adalah beberapa perkara ada yang saya nak cerita yang kata ia disebabkan kepada kalam Allah Ta'ala. Yang kita wajib beriman. Allah Ta'ala ada sifat kalam tu. Asal saya nak cerita bila kalam Allah Ta'ala mesti dia kata berdasarkan ilmu dia. Jadi kalam Allah Ta'ala ni penuh dengan ilmu. Al-Quran penuh dengan ilmu. Memang segala ilmu ada. Nak cerita tentang ilmu pertanian, ada cerita dalam ilmu pertanian. Ilmu pertanian yang antara masalah sebut dalam Quran ialah kaedah macam mana nak menyimpan khazanah pertanian. Fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kisah ni dalam kisah Nabi Yusuf, ayat Quran dalam surah Yusuf pun. Cerita dia ialah yang ke Nabi Yusuf dia telah dilantik menjadi salah seorang daripada ketua khazanah negeri. Setelah raja bermimpi ada 7 ekor lembu memakan yang gemuk, 7 lembu gemuk makan 7 lembu kurus. Cerita dia panjang tu. Yang akhirnya maksud mimpi itu Nabi Yusuf kata negeri Mesir ni akan ditimpa bencana 7 tahun subur, sangat subur. Dan lepas tu nanti akan ada 7 tahun kemarau. Dia dilantik untuk menjadi ketua khazanah, ketua apa panggilan ni, bendahari negara untuk uruskan macam mana nak buat supaya makanan 7 tahun yang subur ni boleh disimpan untuk makan 7 tahun akan datang. Cuba bayangkan nak simpan lagu mana. Barang makanan pula bukan ada ubat macam mana ni, dia ada expired date. Ada makanan yang boleh tahan sampai 7 tahun dah. Tuan-tuan saya jumpa tarikh dia tu. Kalau lah ni 2006, 7 tahun akan datang 2013 tu EXP date dia. Ada? Tuan-tuan boleh jumpa bagi saya bagi 1000. Habis pun kau buat 3 tahun. Ubat apa-apa canggih pun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ni 7 tahun. Macam mana nak simpan? Allah Ta'ala kata fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dia kata hasil pertanian kamu tu, gandum-gandum apa yang kamu dapat, yang banyak-banyak pada dalam masa tempoh 7 tahun tu, fadharuhu fi sumbulihi. Jangan tuai ambil ketam, hasad kamu ketam tu ambil, tapi jangan tanggalkan daripada jerami dia. Biarkan dengan jerami dengan tangan tangkai dia. Simpan macam tu. Yang mana tahun pertama makan, tahun pertama subur ni simpan dia, makan tahun pertama sini, tahun kemarau 7 tahun boleh simpan. 7 tahun yang last, yang tahun subur ni, yang ni simpan untuk dimakan 7 tahun yang 7 tahun last kali ya. Subhanallah. Tu ilmu pertanian Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Memang berlaku macam tu. Dan ni memang ada macam itu. Kalau kita tengok kita pun kita faham gitu kan. Buah nyok, kalau ada koyak-koyak, buang dia punya sabut, tumbuh buang 3 hari macam. Kalau ada tu boleh lah, seminggu boleh. Ada sabut lagi penuh, silap 2 minggu, sebulan dah lagi. Ada kulit luar boleh lama lagi lama. Kalau dengan tangkai dah lagi lama. Melekat dekat mayang itu lagi lama. Duk ada pokok lagi setahun tu. Masalah tunjuk satu. Kita apa ni? Ilmu pertanian dalam Quran. Saya sebut apa dia? Atom. Saya sebut firman Allah Ta'ala ni memang ilmu sungguh lah. Atom ni adalah satu kuasa letupan lah. Macam manusia boleh buat atom ni daripada mana dia belajar? Tak ada tempat lain yang terdekat. Dia ambil semua daripada Quran. Apa ilmu atom? Atom ni ialah macam mana teori membuat benda letupan, benda meletup. Macam mana boleh dia punya sampai kalau 1000 km dia makan habis, hancur. Macam mana nak buat? Nak tengok ni ada lihat. Kita tengok budak-budak main meriam buluh. Sebelum tu saya kita tengok Quran. Meriam buluh, kalau buluh tu nipis besar lah tu, lubang besar, pasang kabat buah air, buah air, cucuk tau, bunyi kau nak betul cuba buat pada batang besi, tak pun buluh kumpat,
Pebai 3 inci tu buluh. Kan? Lubang taklah besar mana, padat. Lepas tu kecil lubang keluar dah. Bubuh kabat, buah air, cucuk sini. Macam mana dia bunyi? Dia bukan bunyi tak, dia bunyi macam okay? Cuba tutup lah lubang tu, bagi tutup rapat semua, cucuk tau. Pecah nak pecah, bunyi dia tu kan. Okay? Tambah buat daripada batang itu batang besi, konkrit lah kat belakang. Konkrit lah nak, bagi lubang kecil lah. Bubuh kabat power, bubuh air, biar 5 minit dia tutup tau, bunyi kau lah. Tu orang bom ikan, orang tahu orang macam mana buat bom ikan. Tak, bom ikan kalau tak tu saya tahu lah, belajar. Tapi saya tak boleh sampai berani buluh, tapi saya tahu teori dah. Kalau orang buat bom ikan tu kan, yang bom elektrik tu, buat dalam air tu, bukan senang nak pergi meletup bagi ikan mati dalam kolam. Kalau ada alam buat bubuh dalam air, ikan tak apa, bubuh dah 3 ekor kan. Tapi macam mana kalau ada tasik besar, dia bubuh sini, dia meletup sampai boleh nampak api dalam air tu. Bunyi pun sedap dengar ni. Habis timbul ikan semua. Siapa? Pasal padat dia tu. Masalah sebut apa? Masalah ni masalah besi. Ayat Quran tadi, wa anzalnal hadid. Orang Ta'ala kata fihi ba'sun syadid. Besi ni, dalam besi ni dia ada satu power yang sangat kuat. Ada saya kaji apa power yang ada pada besi. Rupanya dia ni boleh dibuat sarang kotak yang buat, kalau buat tumpat betul-betul, tengok saiz dia, isikan bahan-bahan letupan dalam dia, bagi lubang yang tak cucuk kecil je, bagi dia meletup tau. Makin tebal, makin padat, makin kecil lubang dia, bahan letupan banyak. Hak tu kalau turun sekali ya, 3 tan punya bahan letupan. Turun tu dia 50 km sampai Keruh tu hancur semua. Dia naik asap tu. Ilmu tu ambil mana? Quran. Tapi bukanlah Quran nak ajar suruh menutup bom atom, tapi nak kata macam mana dia boleh faham ni? Ambil pada ilmu Quran. Segala-galanya. Nak cerita apa ni? Yang tu kalam Allah Ta'ala. Kalam dia mesti datangkan daripada ilmu ni. Menunjukkan kalau kita faham Quran dan sekalian, tu ilmu segala. Betul lah, kadang kita Fatihah pun mana tak tahu. Nak tahu kalam Allah Ta'ala mana, ilmu apa yang boleh. Itu sebahagian daripada perkara-perkara yang asalnya saya nak sebut untuk menunjukkan kata yang ni betul-betul kalam Allah Ta'ala. Memang tepat, tak pernah lari sikit pun. Tak pernah lari sikit pun. Satu saya dah tengok satu guru saya yang memang dia ni hafal Quran dan dia faham mana Quran. Dia cerita Quran best sungguh lah. Best dia cerita. Baik dari segi kemanusiaan, masyarakat, apa-apa. Dia cerita dengan cerita Quran. Quran kata macam ni. Kisah Nabi Nuh macam ni. Kisah Nabi Soleh macam ni. Masyarakat mesti macam ni. Best. Cara penyelesaian dia. Best. Semua dalam Quran ada. Semua dia taklah sebut secara terperinci. Disebut dalam Quran ni dalam bentuk isyarat. Kalau orang sebut ilmu sains ni, sains lah, macam orang faham. Al-Quran dia adalah ilmu bukan S-C-I-E-N-C-E. Dia bukan ilmu tentang sains, tapi Al-Quran adalah ilmu S-I-G-N. Faham? Cerita orang putih je. Sains tu sains lah, tapi Al-Quran dia adalah S-I-G-N. Dia tanda, dia lambang. Sebut macam ni, masuk dia jadi. Sebut macam ni, masuk dia jadi. Dia bukan cerita sains, tapi ada tanda yang boleh dipaham sains dalam. Kalau tak faham putih, tuan-tuan tak faham dia sebut S-I-G-N tu apa dia? Tak faham? Tu tanya dia yang faham putih. Tak ada pun tanya saya lagi. Baik, wajib yakin Allah Ta'ala dia berkata-kata. Satu ada sekalian, kalau kita tak boleh baca Quran, pergilah baca, belajar. Pasal tak tahu Quran ni teruk sangat. Satu Quran ni kalau tak tahu makna pun, baca dia nur, sinaran cahaya orang Ta'ala bagi. Walaupun tak faham sebatang habuk, baca dia sedap, baca dia sepenuh, baca dia ada satu zuk, keladatan, sedap tu. Habis-habis orang kata tak kerti kita dalam bab mana-mana Quran, baca tak biasa jemu, tak biasa cemuh tu. Kalau kata dulu kita baca bismillah sampai dalam hidup, bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tu. Baca Quran, bismillah, semayang, bismillah, apa, bismillah.
Tambah orang zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak pernah jemu. Nama bini pun sayang terah mana. Kalau nama apa? Hamidah. Mai 10 hari cemuh aku. Tapi bismillah, Allah. Tak pernah jemu. Subhanallah. Tu mukjizat tu, tanda-tanda mukjizat. Tanda-tanda memang dia kalam Allah Taala. Kalau ada hamidah sebelah tabir tu jangan terasa kata sebut dia maulah. Kebetulan ada minta maaf. Baik. Allah Taala berkata-kata dan juga Allah Taala mendengar. Dia mendengar dan melihat. Wajib yakin Allah Taala dia mendengar dan melihat mesti. Cuma kaedah asal kita belajar dalam bab ni, Allah Taala mendengar dan melihat, bukan macam mana kita mendengar dan melihat. Kita mendengar ada alat. Sebab tu penglihatan kita terbatas hanya pada benda-benda yang ada cahaya, ada objek. Kalau padam lampu, nampak? Allah Ta'ala dia melihat, tak payah pakai lampu, tak payah pakai mata, tak payah kelopak mata, tak payah ada mata hitam, mata putih. Subhanallah, tak payah ada maklumat hantar ke otak. Tu kita. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Macam mana? Mesti hebat dahsyat. Macam mana nak fikir tu bukan kerja kita, tapi wajib beriman. Begitu juga dia mendengar. Kita nak dengar dengan cara apa? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu perlahan, terlalu kuat pun tak boleh ke? Speaker ni pasang full power, tak dengar apa. Tegar yang sedap dengar hak tu ni pun rasa pecah suara ni kan. Tu imam azan kuat kan tu. Tu pecah suara tu. Saja nak lawak tu. Baik, asal nak sebut wajib yakin Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Dengan ini 3 sifat ni kata dia telah datangkan kita dalil sam'i. Sifat yang terakhir dia sebut ni, sama, basar, kalam, kata dia ada dalil sam'i. Datang kepada kita tentang kata Allah Ta'ala dia mendengar, melihat dan berkata-kata tu ada ayat Quran yang menceritanya. Kalau tentang kalam macam mana? Wa kallamallahu Musa taklima, masyhur ayat Quran tu. Kalau sama basar macam mana? Innallaha sami'un basirun. Itu dalam Quran dia sebut. Kalau yang tu yang sebut Quran, kalau dengan dalil akal kita tak apa. Kalau dia tak cakap dia bisu lah. Bisu ni sifat kurang. Dalil akal itu boleh. Itu juga kalau kata dia tak melihat, dia buta lah. Kalau buta dia kurang, takkan Tuhan buta pun. Kalau mendengar tak dengar, pekak, takkan Tuhan pekak pun. Waktu kita nak berdoa, kita nak minta, dia tak tahulah kita minta apa. Kita dah buat apa. Kalau dia buta, dia tak tahulah kita buat apa. Subhanallah, mestilah Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Antara sifat kesempurnaan itu adalah mendengar, melihat, mesti berkata-kata. Kalau ni sebab makhluk pun dia katalah orang nak kahwin dengan anak dia dengan anak kita, nak buat menantu ni, tanyalah dia, anakmu macam mana? Anak aku semua elok tapi mata buta. Saya nak bagi peri je. Nah, tuan-tuan nak buat menantu tak? Fikir 3-4 kali tu. Bagi peri je, tak apa. Ataupun kok buta terus kan. Buta, mata celek, telinga dengar bagus lah, tapi mulut bisu. Nah, bagi peri je dia buat bini. Buat apa? Kalau buat bini pun buat bini lah. Kalau buat menantu pun menantu lah. Nah. Fikir 3-4 kali tu, tanya anak, mu nak. Kadang anak-anak kita pula tambah. Mu fikir boleh-boleh. Yang menyesal tu. Mula. Kalau makhluk pun yang tu sifat cacat, kalau bertuhan tu mana? Tentulah lagi tak layak. Kalau dia kata bisu, dia pekak, dia buta, subhanallah, takkan jadi begitu pada Tuhan. Baik, wajib beriman sifat kesempurnaan tu ada pada Allah Ta'ala. Habis tu. Kemudian dia nak bahas satu sifat lagi tambahan. Kalau kita kira dalam sifat ma'ani tu cukuplah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis lah 7 lah. Dia nak bahas satu perkara lagi. Fahallahu idrakun awla qulfu wa inda qaumin sahha fihi alwaqfu, kata dia. Maka adakah baginya Allah Ta'ala itu sifat idrak? Terjemah dia, idrak ni pendapat atau tiada? Ada tak? Ada sekalian sebelum bahas tentang idrak ni, cuba kita tengok dalam sifat 20 tu, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kuasa, kehendak, hidup, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata. Bau ada tak? Bau. Tak ada bau tak? Kita ada bau tak? Tak ada bau tak?
Dia tahu tak panas sejuk. Baik. Kita panas sejuk melihat dengan mata, dengar dengan telinga, cakap dengan mulut kan. Tapi tak ada pun kata orang Ta'ala ni dia bau, tak ada. Tak ada dalam tujuh tu, tak ada. Dalam tujuh tu tak ada. Kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam secara khusus tak ada sebut. Masalah apa? Rasa panas sejuk, licin ke kesat ke? Ada? Tak ada dalam tujuh. Tak ada. Bagi masalah apa? Masin ke manis ke pahit ke? Tak ada tu. Tiga ni tak ada. Masalah kalau di sebab kita lah, dia bau, sentuh dengan kulit, rasa dengan lidah. Tu tak sebut dalam bab ketuhanan ni. Kepada orang Ta'ala tak sebut. Satu dia nak bahas ni, kata dia, boleh tak kita kata orang Ta'ala dia ada satu sifat, yang satu sifat ni meliputi sifat yang saya sebut ni, yang dengan sifat tu kita kalau kita nisbah pada orang Ta'ala, dengan sebab tu dia boleh tahu wangi ke busuk ke, nisbah masalah kiu. Dengan sifat tu dia boleh tahu manis ke masam ke pahit ke, dan dengan sifat tu dia boleh tahu sejuk ke panas ke suam ke licin ke kasar ke. Kalau disebut dengan kita untuk deria, hidung, lidah dan kulit, sentuhan. Tak sebut pun dalam bab ketuhanan. Tapi ada tak pada orang salah? Dalam Quran tak ada sebut. Memang tak ada. Pasal ulama bahas rahsiaan. Dalam Quran memang tak ada sebut masalah mendengar. Mendengar lah. Subhanallah. Silap bahasa. Nak kata bau, rasa macam masin pahit, nak rasa pedih, nak rasa apa kasar, licin, tak sebut dalam Quran. Kalau sami'un, basirun, alimun, qadirun, tu biasa kita dengar. Memang dalam Quran tak ada sebut. Sebab kalau kata bau ni, syumun, syamun, syamma, tu bau. Kalau rasa ni dengan mana zaqa, zauq. Kalau dengan sentuh, lamata, mata. Memang tak ada dalam Quran. Lepas-lepas tu untuk disebahkan pada orang Ta'ala. Jadi dia nak bahas, adakah bagi orang Ta'ala itu sifat idrak? Dia nak buat nama sifat lah. Jadi sifat tiga ni yang disebut dengan kita, boleh bau, boleh rasa dengan lidah, boleh sentuh dengan tangan, tahu kesat, licin, apa semua tu, panas sejuk. Sifat tu dalam bahasa Arab dipanggil idrak. Idrak ni bahasa kita panggil dapat. Dapat apa ni? Dapat bau, dapat tahu wangi busuk, dapat tahu manis, pahit, masam, apa tu, dapat tahu kasar, licin, panas sejuk. Sifat tu nisbah dalam bahasa Arab dipanggil idrak. Terjemah kita mendapat. Dapat tu dapat tiga bab kita sebut tadi. Adakah sifat ni atau tiada? Dia nak bahas. Baik, padanya bersalam-salam ulama. Nak kata ada tak ada khilaf ulama. Kalau yang kita sedia bilang ada, tak ada. Tak ada tu bukan kata orang Ta'ala tak ada sifat ni. Yang tu kena faham. Kita duk bilang kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, tak ada idrak ni. Tak ada idrak tu bukan kita menafikan kata orang Ta'ala dia tak ada bau, dia tak rasa mana macam baik, dan dia tak tahu panas sejuk. Subhanallah, kata begitu pada orang Ta'ala sila-sila kufur. Tak ada tu tak ada pada sebutan bilang sifat. Tapi kita wajib intikad orang Ta'ala semua tu dia tahu. Dan tahu tu pakai sifat apa? Ilmu. Semua mana macam pahit, sejuk, panas apa kita sebut tadi, yang tiga diri dan sifat manusia tu, orang Ta'ala dia dapat sifat tu melalui ilmu dia. Ilmu dia kan melengkapi semua. Dia tahulah mana macam pahit, sejuk, panas. Jadi dalam ilmu tu masuk dah tu. Tak payah sebut secara terasing idrak. Satu kita nak bilang kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam. Ni bau, rasa, sentuh apa ni? Yang ni masuk dalam ilmu. Maksudnya orang Ta'ala ada sifat tu, tapi tak sebut secara khusus. Pasal dalam Quran tak ada. Kita nak reka pandai-pandai, takut-takut sifat tu, kalau kita reka, pasal bab ni bab ketuhanan, kita nak reka pandai-pandai, takut tak kena. Nak nafi, padahal nak kalau nak nafi, kerana tak boleh pasal sifat tu ada sebahagian pada sifat kesempurnaan, nak katakan pada orang Ta'ala. Habis itu macam mana? Dah tak ada sebut, masukkan ke semua sifat yang kita sebut tiga darian sifat manusia tadi ke dalam sifat ilmu. Maksudnya dengan ilmu Allah Ta'ala dia tahu mana macam pahit, wangi ke busuk ke, dia boleh tahu licin, kesat, panas sejuk. Masuk dalam ilmu. Satu kita tak bilang. Jadi nisbah kita memang tak kira idraknya. Jadi kata dia ada khilaf ulama. Jadi ada ulama mengatakan kira satu lagi. Kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Satu lagi idrak.
Idrak tu apa? Untuk kita nisbahkan satu lagi sifat pada Allah Ta'ala, sekalipun dalam Quran tak ada, tapi sifat nisbahkan pada sifat yang layak untuk disebahkan pada Allah Ta'ala. Dengan sifat itu Allah Ta'ala dia boleh kesan, kalau boleh bahasa kita lah, dia kesan, dia tahu nisbah dia hidup bau, rasa dengan lidah dan tentu. Sifat tu dipanggil idrak. Jadi ada khilaf, ada ulama kata kena kira suku nama, ada yang kata tak payah suku nama. Kalau kita yang kata tak payah nama suku sebut pada Allah Ta'ala, kerana termasuk dalam ilmu. Ulama yang kata kena kira suku siapa? Pasal kata dia nak sebut juga, takut-takut orang berpahaman Allah Ta'ala tak ada sifat ni. Sifat ni kalau kita tak baca kitab ni, tak tahu boleh. Selalu kalau nak belajar kudrat ilmu ayat sama pasal kalam, habis hari. Ada satu lagi. Satu nak test orang mengaji tak mengaji. Ni ayat saya jahat sikit kan. Mu biasa dengar orang Ta'ala ada sifat idrak. Pelik mu sesat mu ni. Sesat mu bodoh tak mengaji sebenarnya. Sebuah ayat tu. Nak kenal kan. Mu biasa dengar orang Ta'ala ada sifat idrak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama pasal kalam ni. Kita ada apa sedia. Dah ada. Idrak ni mu biasa dengar. Idrak bunyi macam rock mu belajar mana ni. Mu belajar mana tak mana. Aku tunjuk kitab lagi kot terkejut kot. Betul jarang. Mu tahu tak? Tak tahu main mengaji, kempen dia main mengaji. Ni salah satu cara nak kempen ajak orang nak kenal orang kan. Nak tengok dia mengaji tak mengaji. Tujuan kita kenal tu bukan apa, nak tunjuk kata banyak benda kita kena belajar lagi. Tak tahu. Belajar baru tahu, kata kita tak tahu. Kalau tak belajar ada orang tahu, semua ada. Macam kita tak biasa kalau buat nisbah belajar ni, macam kita tak biasa keluar pelang dengan pahit kan, pahit pelang ni apa? Pahat ni tak biasa keluar kampung pahat. Dia rasa pahat ni besar dah. Pergi tengok ada ipoh. Pekan ipoh penuh pemenang. Tambah pergi Kuala Lumpur. Sekali-sekali boleh naik ke tempat pergi mereka. Mereka. Orang tu. Kalau duduk kampung pahat ni, duduk kata pahat ni, tak ada alam besar dah pada pahat ni, cukup dah. Tak payah gimana lah. Sebab ilmu semua tak biasa belajar lah. Cukup dah. Sebab tu belum kudrat dah. Reti lah tu. Ngaji tu dia pening kepala ngaji. Asal nak sebut dan kata nak test orang ni mengaji tak mengaji tu. Jadi ada ulama kata kira, ada kata ulama tak payah kira. Dan kata dia, jadi ada khilaf. Di sisi setengah ulama tauhid mengatakan, jadi ada ulama ketiga kata, ada ulama kata kena kira, ada ulama kata tak kena kira. Jadi yang kita pakai tak kira lah dia termasuk dalam sifat ilmu. Dan kata dia ada setengah, sebagian ulama tauhid mengatakan sah padanya, pada idrak ni tawakuf. Istilah Arab dia panggil tawakuf. Wa sahha fihi al-waqfu. Sah padanya tawakuf. Tawakuf ni apa? Ni istilah dalam bahasa Arab ni, dan bahasa kita pun kadang pakai bahasa tu tawakuf. Apa dia tawakuf? Tawakuf ni sama dengan perkataan kita pakai waqaf. Waqaf maksudnya apa? Asal mana waqaf ni berhenti. Kita baca Quran kita waqaf. Waqaf maksudnya apa? Berhenti. Jadi kalau kata tawakuf dalam bab ni, maksudnya kita berhenti bab ni. Maksudnya bab ni tak usah bicara apa-apa lah. Nak kata ada pun pasal dalam Quran tak ada. Nak kata tak ada pun sebahagian daripada sifat yang kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Itu apa? Diam sudah. Tawakuf. Nak kata tak ada, ada dalam ilmu cukup dah. Nak bilang suku, tak tahu dalam Quran tak ada, diam sudah. Ada ulama ketiga kata itu, tawakuf. Jadi kita pakai mana? Kita pakai yang pertama tadi yang kata tak kira, dia termasuk ilmu. Tapi kalau nak kira, salah. Tak salah. Ada ulama yang dia kira macam apa? Takut orang kata yang tu tak ada pada Allah Ta'ala. Yang tu yang bahaya tu, menafikan sifat yang ada pada Allah Ta'ala, sedangkan sifat tu ada. Dalam kira tak ada. Dia menafikan. Allah Ta'ala mana ada? Mana ada kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam? Mana ada bahu? Dia menafikan tu. Nafi kafir. Supaya nak mengelakkan supaya orang nafi, sebut idrak. Kata lagi. Ulama yang kena kira, dia hujah dengan itu. Masing-masing ada jalan. Cuma tengoklah, kalau masyarakat kita ni jenis ada sampai orang menafikan yang tu pada Allah Ta'ala, elok kira. Buah satu lagi, kudrat iradat ilmu hayat sama basar, kala idrak. Buah satu lagi, supaya orang tahu. Kalau jenis masyarakat kita ni jenis orang tak biasa mikir pun nak kata benda-benda yang
nak menafikan pada orang salah sifat-sifat yang sepatutnya ada, nak nafi. Tak pernah orang Melayu terfikir gitu. Tak sebut pun tak jadi hal. Biar cukup tu sampai kalam pun tak bisa dengar selama ni orang Melayu duk tikai bab tu. Biar. Kalau ada apa-apa sikit dah ilmu orang tak tahu, dia ilmu semua ada. Kalau dia boleh terima, betul juga. Tak apa. Okey. Kalau yang gaduh-gaduh juga, sebut pi. Pasal ada ulama kata kena sebut. Dan kalau kata gaduh yang ni kata ada ulama kata diam sudah. Pasal sifat ni tak ada dalam Quran, tapi nak menafi tak boleh. Diam sudah. Waqaf dia. Tawakuf dia. Siap kan tu. Hayun alimun qadirun muridu Sami' basirun ma yasha' yuridu. Yang ni nak masuk sifat maknawiyah pula. Rasanya cukup dah tu. Baca ni lagi dia berhenti lawat. Pasien saya lah. Dia tak boleh baca sikit. Baca sekali lalu tu boleh baca, tapi biar dulu rasanya. Pasal saya nak sebut sikit sekali lagi tentang masalah maknawiyah dan ma'ani tu. Saya pernah sebut secara ringkas dulu dalam kitab Sulam Muqtadi dulu lah. Tentang masalah ma'ani, maknawiyah. Nak bahasa kan pada kita kudrat, keadaannya berkuasa. Apa tu, apa makna keadaan-keadaan tu, InsyaAllah kita tengok sekali lagi untuk kita faham elok-elok yang apa yang dimasukkan ma'ani dan maknawiyah. Jadi kita baru selesai ni sifat ma'ani saja. InsyaAllah ke depan kita sambung Hayun, nak cerita tentang sifat maknawiyah tu. Dan sebenarnya sebelum berhenti saya nak sebut satu perkara lah. Sebab kalau kita ambil atas pendapat ulama' yang bilang idrak tu salah satu, jadi dia ada kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam. Idrak bila dia ada ma'ani, ada satu lagi lah nanti maknawiyah. Ada kaunuhu mudrikan. Ada satu. Kalau kudrat kaunuhu qadiran, iradat kaunuhu muridan. Kalau ada idrak kaunuhu mudrikan. Jadi kalau kira dalam sifat 20, saya tak jadi 20 kan? Dia jadi 22. Satu kalau ikut angka 20 tu atas yang ghalib kita bicara. Kalau ikut kitab lain pula, kalau kita ngaji sekalian, ada satu lagi ulama ubur, satu lagi sifat yang dipanggil sifat takwin. Pasal kuasa, kehendak. Bila orang salah buat, sifat apa nama itu? Kuasa buat tu. Kehendak dia menentu tu. Bila buat, apa nama sifat tu? Tengah ulama dia tambah satu lagi. Sifat tu dipanggil takwin. Takwin ni apa? Takwin ni adalah satu sifat fi'il. Sifat bila orang salah buat sesuatu apa yang dia kehendaki, menepati macam mana dia kehendak, dia laksanakan tu. Bila dia buat tu, satu dipanggil takwin. Jadi sebagai ulama tambah dalam sifat ma'ani ni. Jadi 9 kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Bila ada takwin, dia akan jadi kaunuhu mukawwinan. Ada 24 pula. Tu kata kena ngaji kitab lain pula. Ada benda lagi yang ulama sebut tentang masalah ni. Semuanya kalau ikut asal nak bahas, nak bicarakan sifat yang wajib pada orang salah, yang mesti nisbahkan pada dia, tak dapat tidak. Kita nak bicara tentang tu. InsyaAllah kita tengok ke depan tentang maknawiyah nanti. Yang baik pada orang salah, silap salah, kasar bahasa, tak sedap dengar tu, daripada kesilapan saya. Kita buka soalan kalau ada sekitar tentang kita bicara hari ni. Tak ada banyak perkara hangat rasanya. Semua mendata je tentang ilmu. Wajib kita yakin orang Ta'ala tahu. Mustahil jangan sama sekali kita nisbahkan orang Ta'ala ni dia dapat ilmu dengan jalan usaha, ataupun ilmu dia boleh berubah daripada satu keadaan, tahu ataupun dia nak mengetahui satu perkara ialah dengan dia uji sesuatu pada manusia, barulah terserlah di sisi dia siapa beriman, siapa kafir, siapa munafik. Nisbahkan begitu pada Allah Ta'ala adalah mustahil, subhanallah. Dan kita banyak bicara tadi tentang masalah kalam, yang kata kalam Allah Ta'ala, bila kalam dia adalah daripada ilmu dia. Jadi kalam Allah Ta'ala, Al-Quran tu penuh dengan ilmu. Yang saya banyak bicara, ada beberapa contoh saya sebut tadi tentang bagaimana kalam Allah Ta'ala tepat maklumat dia tentang realiti apa yang berlaku lah ni, dari segi maklumat sains, tentang mendengar, melihat dan seterusnya, tentang idrak tu, kalau ada sekitar tu. Janganlah tengok dalam dan kalau nampak tu benar lagi. Akidah lagi. Akidah macam mana? Bukan salah ni.
Korea pun banyak kuat tinggal kan. Dia ke sini. Tinggal Korea. Maaf kalau budak ni. Tak main jemaat langsung. Tak tahu. Maaf budak. Kalau cidah pun kena tak tahu. Cidah. Memang kalau ada sekalian, kalau kita tengok masyarakat kita yang sampai ibadat dia tak buat, mesti ada masalah kita. Mesti. Maksudnya sampai dia boleh beranggapan tak semayang Jumaat pun tak apa ni. Itu satu. Dan ada pahaman macam ni. Kalau tengok nisbah semayang Jumaat tu, ada orang Melayu kita faham ni. Kata dia Jumaat ni tak boleh tinggal 3 kali berturut-turut. Ya. Kalau sekali, 2 kali, sekali lagi jangan pergi 3. Sekali lagi tu kena pergi. Ada orang yang berpahaman itu. Oh, pahaman ni salah hadis Islam. Pahaman ni orang kafir aja. Memang kalau ikut hadis tentu ada, tapi bukanlah hadis tu menunjukkan kata Jumaat ni kalau tinggal 3 kali baru berdosa, 2 kali tak apa. Oh, pahaman tu salah. Kalau ikut ajaran dan syarak kita, jangan sembahyang Jumaat. Jangan 3 kali, sekali pun padanlah. Sekali pun kalau tak ada uzur apa, dapati memang dia tak pergi sembahyang Jumaat, boleh tangkap, boleh dakwa. Kalau dia mengaku salah, tak pergi pasal apa, saja tak mau pergi, suruh dia taubat, dia tak mau taubat, pancung kepala lagi mati. Kau boleh simpan. Saya tengok ni lalu tak boleh sebut tidak kan. Tapi dia tengok tu dengan Usuluddin pun nampak jauh. Memang manusia yang kalau dia pekah tak reti Usuluddin jauh lagi. Pekah dia. Kalau orang kata pekah ni tak reti Usuluddin jauh lagi. Selalunya manusia yang ada usin kemas, hak tu nak kemas pekah pun, tu pun kadang pekah bertabur je tak. Jadi ada jalan, kalau kata kita faham itu, carilah jalan macam mana. Kalau kata faham ni, saya mari ni orang yang main masjid dengar ni. Macam ustaz kita tu tak tapih lagi. Tak coba macam ustaz kita tadi kan. Tak tapih lagi tak tahu. Tak asah daripada awak tak tahu. Memang tu carilah jalan. Kalau kata saya ni, kita main masjid ni, orang yang nak main mengaji yang dengar kan. Jadi orang yang tak main mengaji tu macam mana kita nak buat? Satu, kalau saya setengah-setengah tempat saya duduk mengajar tu, memang ada orang minta saya mengajar sebelum Jumaat. Saya hantu orang nak tak nak dia mesti main lah. Jadi tuan-tuan carilah. Saya sebelum Jumaat minta maaf tak boleh main lah. Cari siapa-siapa ada untuk sebelum Jumaat, bagi ada orang mengajar lah. Kalau tak mengajar pun bagi ada tazkirah. Kalau boleh setiap hari, setiap hari Jumaat lah. Saya dulu saya biasa tahan umur sini, biasa tahan. Sebab akidah ni saja nampak tu jalan tu kan. Dia nampak jalan tu saya tak umur. Saya biasa tahan. Tahan je lah, tak pergi masuk masjid kan. Cabai Medan ni pun saja pergi ke jalan lain. Nak belok pada akidah ni. Satu saya biasa tahan. Tu saya nak beritahu ustaz tu saya. Bawa akidah tu kan. Saya biasa tahan. Kalau kata memang salah apa tu, memang sepatutnya dia. Jadi macam lah ni keadaan Allah ni, dunia Allah ni. Lagi betul. Kalau ajaran dia, kalau kata yang baru ni macam yang dekat Malim Nawar lah apa, ajar puja kubur, sehari ajar zikir, kata dia, zikir ni mu amal seorang-seorang, tak usah gaduh pergi masjid lah. Faham tu? Ada lah benda-benda tak kenal ajaran-ajaran itu. Tak boleh. Islam dengan iman ni dia ada rukun. Dia salah pada tu. Tengok dia kita kan. Tengok kan. Ustaz kita pun nak mengikut rukun ni. Masalah ni kita ni. Ada soalan lain? Ada? Ada yang tertangguh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.